Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadatin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Sumaila wa alihi wa ikhwan sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli sahabat wa tabi'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasajid lisani wa hlul qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita merapatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita sama-sama menunaikan solat maghrib berjamaah, bertikaf dan kita berkongsi ilmu. Dan pada malam ini saya menggantikan Ustaz berhubung Ramadan yang tak dapat hadir kerana beliau menguruskan anak yang baru lahir pada hari ini. Pagi tadi dapat cahaya mata dan belum selesai lagi urusan di hospital. Dan Syed dan Imam Ustaz Azmi minta saya ganti beliau pada malam ini. Jadi saya sambung semula kuliah kita ataupun bacaan kita tentang keajaiban solat subuh, yang mana pada subuh yang lepas kita telah mengetahui keistimewaan yang ketujuh, di mana keistimewaan orang yang menunaikan solat subuh berjamaah ini berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW telah memberi janji bahawa apabila solat subuh itu kita kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita sepanjang hari. Dan pada malam ini kita sambung keistimewaan yang ke-8, di mana keistimewaan yang ke-8 ini merupakan perhimpunan ilmu dan iman, ya, di mana Rasulullah SAW menjadikan solat subuh itu sebagai kesempatan untuk baginda mengajar kepada para sahabat-sahabatnya. Ya. Beliau sering menyampaikan pengajaran dan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan, ya, dalam kehidupan, ya, seharian setelah solat subuh, ya. Dan baginda memberikan jawapan di atas soalan-soalan yang dilontarkan oleh para sahabatnya. Dan baginda juga menerangkan tentang mimpi ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pembinaan, ya. Dan sesungguhnya solat subuh itu merupakan seminar ilmiah dan juga pertemuan iman yang sangat bagus dan mulia. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam setiap kali subuh, selepas subuh, dan juga merupakan solat subuh ini menjadi salah satu peranan yang sangat penting dalam mendidik, mentarbiyah, ya, kerana solat subuh itu merupakan di mana saat-saat ketika hati kita tenang, fikiran kita jernih, ya, belum ada gejala-gejala yang masuk dalam pemikiran kita. Bahkan malaikat juga turun menjadi saksi bagi orang-orang yang berada dalam rumah Allah dan membicarakan kalam ilahi, ya, sementara para jamaah, ya,
adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk menanamkan akhlak dan juga akidah dan juga tentang hukum fiqh, ya. Mana Rasulullah SAW sentiasa berbicara dengan tajuk yang berbagai, tema yang berbagai dalam setiap pertemuan dengan para sahabatnya, sehingga ketika itu kaum muslimin tidak merasa jemu, ya. Di satu kesempatan yang lain kadang-kadang baginda menanyakan keadaan para sahabat, ya, kesehatan sahabat, ya, kehidupan para sahabat, sebagaimana salah satu bentuk pendidikan baginda kepada para sahabat-sahabat. Dan sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa satu hari setelah solat subuh Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, ya, apa bertanya Rasulullah, siapakah di antara kamu yang berpuasa hari ini? Maka sahabat yang lain tak jawab. Yang jawab adalah Sayyidina Abu Bakar, saya ya Rasulullah, ya. Kemudian lalu baginda bertanya, siapakah yang di antara kamu hari ini yang telah mengantar jenazah? Subuh, ya. Orang lain tak jawab, saya ya Rasulullah. Abu Bakar menjawab lagi, saya ya Rasulullah. Lalu bertanya lagi, Rasulullah bertanya lagi, siapakah di antara kamu yang sudah memberi makan fakir miskin pada hari ini? Jawab Abu Bakar, saya ya Rasulullah, ya. Beliau bertanya lagi, siapakah yang sudah melamar orang sakit pada hari ini? Sayyidina Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Bayangkan tuan-tuan, semua Abu Bakar boleh buat sebelum subuh, macam gitu, ya. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, tidaklah berhimpun semua ini dalam diri seseorang kecuali dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Kita mana kita buat? Sampai-sampai ni tak ada pertanyaan satu pun kita tak buat, kecuali kita boleh sedekah, ya. Itu pun ke masjid lah. Nak sedekah jiran belum tentu kita boleh buat, ya. Dan ada kemungkinan kita boleh bayangkan, ya, bilakah Sayyidina Abu Bakar ini bangun pagi, ya. Kalau kita bayangkan hari ini, bilakah Sayyidina Abu Bakar bangun pagi, sehingga dia mampu melakukan ataupun melakukan semua pekerjaan tersebut, ya. Sebab itu dalam satu hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, ya, setelah salat subuh, ya, wahai Bilal, beritahu kepadaku amal apakah yang paling engkau utamakan, yang selalu kau kerjakan, sehingga aku mendengar suara seliparmu, ya, ataupun terompahmu di depanku dalam syurga. Ya, sebab itu Nabi Mi'raj, ya, Nabi dengar terompah Bilal di syurga. Masa itu Bilal masih hidup, ya. Bilal menjawab, tidak ada amalan paling yang saya harapkan untuk dapat melakukannya melainkan dengan mendirikan solat sebanyak mungkin setiap kali selesai berwudu, sama ada pada siang ataupun pada waktu malam. Maka selesai dia wudu, Bilal akan solat sunat wudu. Kita macam dia cakap ni pun belum tentu, ya. Sama ada waktu siang ataupun waktu malam. Selesai ambil wudu, doa wudu, dan terusnya solat sunat wudu, ya. Dan mengerjakan solat sunat setiap kali selesai wudu, kata Bilal bin Rabah, ya.
di mana kadang-kadang baginda menceritakan kepada sahabat-sahabatnya berbagai-bagai kisah selepas solat subuh ini untuk menghilangkan rasa mengantuk yang seringkali mengikuti para sahabat. Macam kita lah lepas solat subuh, kalau ada kuliah pun kadang-kadang kita terlelap kan, ataupun kita duduk tak ada kuliah subuh berzikir, boleh terlelap. Sebab itu dalam di antara hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-subhi summa aqbala 'ala an-nas faqala baina rajulun yasuqu baqaratan izraq ibaha fadarabaha wa qalat inna lam nuhlaq li hadza innama khuliqna lil hars wa qala an-nas subhanallah baqaratun tatakallam fa qala fa inni u'minu bihadza ana Abu Bakrin wa Umar wa ma huma summa wa bainahuma rajulun fi a'wanamihi idza ghada az-za'tu fa dhahaba minha bishatin wa talaba hatta ka'annahu istanqazaha min fa qala lahu zi'bu hadza istanqaztaha minni faman laha yawma as-subhi yawma la ra'i laha ghairi fa qala an-nas subhanallahi zi'bun yatakallam qala fa inni u'minu bihadza ana Abu Bakrin wa Umar wa ma huma summa. Maksudnya Rasulullah SAW solat subuh, kemudian selesai solat subuh, baginda menghadap ke belakang sambil berkata, ketika seorang lelaki sedang mengendalikan seekor lembu, dia memukulnya di saat menungganginya. Lalu lembunya berkata, sesungguhnya kami diciptakan bukan untuk ini, tapi kami diciptakan untuk bercucuk tanam. Maknanya ditunggang lembu, lambatnya lembu itu berjalan, rotan, pukul. Lembu itu bercakap, aku diciptakan bukan untuk dirotan, bukan untuk ditunggang, tetapi untuk bercucuk tanam. Lalu sahabat berkata, Maha suci Allah, seekor lembu mampu berbicara. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar percaya akan hal ini. Lembu boleh bercakap. Kalau kita macam lembu bercakap, kita cabut dulu. Tak pernah dengar lembu bercakap. Bahkan yang lebih aneh daripada itu pun, mereka berdua mempercayai, kata Rasulullah SAW. Selanjutnya ketika seorang pengembala sedang berada di tengah-tengah kambing gembalaannya, tiba-tiba seekor serigala menyerang dan membawa lari seekor kambingnya. Kemudian dia mengejarnya seakan-akan ingin menyelamatkannya daripadanya. Serigala itu berkata kepadanya, engkau ingin menyelamatkannya daripada aku? Sesiapa yang akan melindunginya pada hari pemburuan, hari yang tiada seorang penggembala pun kecuali saya. Lalu sahabat berkata, Maha suci Allah, seekor serigala berbicara. Lalu beliau berkata, sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar percaya akan hal ini, dan mereka berdua akan percaya sesuatu yang lebih aneh daripada semua itu. Dan inilah kadang-kadang ketika Nabi SAW berkhutbah dengan panjang lebar ataupun memberikan nasihat-nasihat yang sangat indah, hal ini bertujuan memberikan mereka pengajaran dan ungkapan yang ringkas tapi padat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Ahmad dan juga Ad-Darimi daripada Al-Irbad bin Sariyah di mana beliau berkata, satu hari Rasulullah SAW mengimami kami solat subuh, lalu baginda menghadap kepada kami dan memberi nasihat indah dan berharga.
yang sangat berharga, sehingga air mata kami berlinangan, kata para sahabat, dan hati kami bergetar. Lalu ada salah seorang yang berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan, maka apa pesanan anda kepada kami? Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kamu untuk sentiasa bertakwa kepada Allah, mendengar apa yang Allah firmankan dan taat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun apa yang memberi nasihat itu seorang hamba daripada Habsah, orang hamba abdi orang Habsah, yang kalau kita tahu bahawa orang Habsi ini adalah orang yang hitam, kulitnya hitam, walaupun dia seorang hamba, kata Rasulullah. Sesungguhnya barang siapa di antara kamu yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak, kata Rasulullah. Maknanya setelah Rasulullah wafat, maka ramai umat Islam yang berlaku perselisihan di kalangan umat Islam. Maka Rasulullah berpesan, maka berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, yang mendapat petunjuk. Peganglah ia dan gigit seerat-eratnya dengan geraham kamu, dan jauhilah segala pembaharuan dalam ibadah, kerana sesuatu yang baru adalah bid'ah dan semua bid'ah itu adalah sesat. Jadi ini tuan-tuan pesanan Rasulullah SAW kepada sahabat, di mana kalau kita melihat zaman Bani Israel, mereka berpecah kepada 72 pecahan. Zaman selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, umat Islam berpecah kepada 73 pecahan kumpulan. Ini lagi banyak. Jadi semua kisah ini menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah SAW sentiasa beramah tamah dengan para sahabatnya selepas solat subuh, dengan tujuan Rasulullah memberikan bimbingan, pengajaran dan juga penjelasan tentang ajaran agama kepada para sahabatnya. Dan tentunya ini menjadi faktor pendorong kepada kita, kepada sesiapa yang ada di dalam hatinya muncul keraguan agar tidak tertinggal dalam melaksanakan solat subuh. Dan seterusnya dalam perkara ini juga, keunikan solat subuh yang ke-6, tadi ke-8 itu adalah pecahan kecil. Kemudian kita akan melihat keunikan solat subuh yang ke-6, tarbiyah rohanian yang bersifat harian, di mana Rasulullah SAW sentiasa menggalakkan untuk tetap tinggal di dalam masjid setelah solat subuh. Habis solat subuh kita duduk sehingga terbit matahari, syuruk. Kalau yang tak bekerja lah, ataupun yang pencin, ataupun bekerja sendiri, duduk, sama ada kita berzikir, membaca Quran, ataupun ada tazkirah, ada kuliah dan sebagainya. Sebab waktu pagi ini ibarat latihan yang meningkatkan keimanan, keimanan seseorang itu, dan keimanan itu sangat-sangat agung. Sebagai kita nak mulakan penghidupan ataupun memulakan ataupun menjalani penghidupan sehari-hari bagi seorang mukmin. Sebab itu Rasulullah, sebagaimana saya sebutkan pada siri yang lepas, Rasulullah sentiasa memanjangkan bacaan solat subuhnya, iaitu antara 60 hingga 100 ayat. Dan selepas itu baginda akan sentiasa memberikan pengajian ringan ataupun beramah tamah sebagaimana kita sebut tadi, dengan mengajukan beberapa soalan. Bahkan baginda juga menganjurkan supaya duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga terbit matahari. Sebab itu Imam
At-Tirmizi meriwayatkan pada satu hadis yang dinyatakan sebagai hasan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syams summa shalla rak'ataini kana lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin tamatin. Ya. Hadis ini walaupun dianggap sebagai dhaif oleh setengah ulama, namun Imam Tirmizi menganggapnya sebagai hasan dan memiliki beberapa syawahid ataupun penyokong yang baik di sisi At-Tabarani dan Al-Munziri, ya, dalam At-Targhib. Ya. Apa maksudnya? Barang siapa mengerjakan solat subuh dengan berjamaah, ya, selesai solat subuh berjamaah, duduk berzikir kepada Allah SWT hingga terbit matahari dan syuruk, kemudian solat sunat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang ditunaikan dengan sempurna. 3 kali Rasulullah sebut dengan sempurna, tamatin dengan sempurna. Ya, bukan susah nak umrah, bukan susah nak gaji. Hari ini susah nak gaji kan? Begini tak 10 tahun dah, tapi entah hidup ke tidak kita yang belum dapat tu. Ya. Jadi caranya duduk berzikir sampai suruh. Kalau kita tengok jam ada, kita ni jam suruh, kan? Pukul 7, 1 minit. Tunggu dia sampai 16 ke 17 minit. Para ulama kata biar sampai 17 minit baru kita sembahyang sunat Isya. Dah selesai 2 rakaat. Ya. Jadi pahalanya seumpama orang mendapat haji dan umrah sempurna, kata Rasulullah 3 kali. Ya, begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Jabir bin Samurah, ya, radhiyallahu anhu, ya, bahawa apabila Nabi SAW telah melaksanakan solat, beliau duduk bersila di tempatnya hingga matahari terbit, ya, dengan baik. Ya, dengan kata lain, sampai terbit matahari secara sempurna. Selanjutnya banyak zikir pagi yang sentiasa dibaca, ya, oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau juga menganjurkan kepada para sahabatnya agar membacanya setelah solat subuh dan sebelum terbit matahari. Ya, jadi semua zikir merupakan zikir yang begitu besar nilainya, ya, dengan penuh kesyukuran, zikir yang penuh pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir yang banyak beristighfar, ya, tasbih dan berserah diri kepada Allah. Inilah zikir permulaan hari yang sangat indah. Ya, baik itu dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Abdullah bin Ghanam Al-Bayadi radhiyallahu anhu disebut bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma asbaha bi min nikmatin faminka wahdaka la syarika lak walakal hamdu walakal syukru. Ya. Barang siapa yang di pagi hari mengucapkan maqala hina yusbihu Allahumma asbaha bi min nikmatin faminka wahdala syarika lak walakal hamdu walakal syukru faqad ada syukra yaumihi wa man qala misla zalika hina yumsi faqad adda syukra lailati. Ya Allah, seluruh nikmat yang ada pada diriku hanyalah darimu. Tiada sekutu bagimu segala puji dan ungkapan syukur. Maka dia telah menunaikan rasa syukurnya dalam siang harinya. Kemudian barang siapa yang mengatakan seperti itu juga di waktu petang, maka dia telah menunaikan rasa syukur pada malam harinya. Ya, ini di antara zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW, ya, dan juga dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Tirmizi dan Abu Daud dengan lafaz berasal daripada Abu Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya,
di mana satu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Ketika itu seorang lelaki Ansar yang dikenal sebagai Abu Umamah, ya, Abu Umamah, ya. Jadi Rasulullah berkata kepada Abu Umamah, wahai Abu Umamah, apa yang terjadi, ya, pada kamu sehingga kamu duduk di dalam masjid di luar waktu solat? Maknanya dia iktikaf terus di masjid, lepas solat pun dia masih lagi duduk di dalam masjid. Maka Abu Umamah menjawab, saya sedang ditimpa kebingungan dan banyak hutang, ya Rasulullah, ya. Lalu baginda bersabda, maukah engkau ajarkan satu doa yang jika engkau mengucapkannya, niscaya Allah akan menghilangkannya rasa kebingungan kamu dan membayar hutang kamu? Maka jawab Abu Umamah, tentu. Baginda bersabda, bacalah di pagi hari dan petang hari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahril rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu daripada duka cita dan kesedihan. Aku berlindung daripada kamu daripada kelemahan dan juga malas. Aku berlindung daripada kamu daripada takut dan bakhil, ya, dan aku berlindung kepada kamu daripada hutang dan penindasan. Dan setelah lama kemudian Abu Umamah berkata, lalu aku laksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diajar oleh Rasulullah. Kemudian Allah menghilangkan rasa bingung dan melangsaikan hutang saya. Ya, sebab itu banyak zikir-zikir lagi. Dalam satu riwayat, ya, daripada Shaddad bin Aus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Istighfar. Ya, Sayyidul Istighfar ini, tuan-tuan, ya, yang disebut Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana bika wa bika mastata'tu. Abu luka bi ni'matika la yu'abuka bi qawli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya, ataupun apa ni, ada disebut lagi, ya, a'udzubika min syarri ma sana'tu, a'udzuka bi ni'matika la yu'abuka bi qawli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Iza qala hina yumsi fa mata dakhala al-jannah aw kana min ahli al-jannah, wa iza qala hina yusbihu fa mata min yawmi yusbihu. Ya, apa yang disebutkan istighfar ini, tuan-tuan, kita boleh baca waktu pagi 3 kali, waktu maghrib 3 kali. Ya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Aku adalah hamba-Ku, kepada janji padamu, ya, aku berusaha sedaya kemampuanku, aku mengakui seluruh nikmat yang Kau berikan padaku, dan aku mengakui seluruh dosa yang aku kerjakan. Maka ampunilah daku, sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosaku selain Engkau. Aku berlindung kepadamu daripada buruknya perbuatanmu. Dan kalau kita mengucapkan, ya, di waktu petang ataupun di waktu pagi, kemudian meninggal dunia, dia akan masuk surga, menjadi penghuni surga. Begitu juga Abu Sarah itu membaca di waktu pagi hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu, dia juga akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini, tuan-tuan, para ulama mengajarkan kepada kita juga, ya, tentang hadis Nabi ini, doa ini, doa Sayyidul Istighfar ini kepada kita, ya, pada dulu zaman 80-an ke tahun 90-an, ya, almarhum Tuan Guru Ustaz Profesor Dr. Ishak Najjar mengajarkan kepada kita doa-doa ni, zikir-zikir ni, lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib baca, ya, doa istighfar. Dan selepas begitu juga imam-imam ketika itu dia akan baca, termasuk saya masa itu jadi imam, ya, kita akan baca. Lepas tu tak adalah, ya, doa Sayyidul Istighfar ini selepas solat maghrib ataupun solat subuh, ya. Kemudian baca lagi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadar, apa lagi, rukuk janji. Kalau dia tak solat dia rukuk dah, ya. Ya. Kemudian ada lagi Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa syai'un fil ardi wa la fis samai wa sami'un alim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya.
Ada lagi satu iaitu alhamdulillahillazi an'ama 'alaina wa hadana lil iman bil Islam. Itu ya. Kalau tuan guru datang pun, al-mahrum ni datang pun, dia akan jadi imam, dia akan baca selepas solat maghrib dan juga solat subuh. Ya, zikir inilah yang yang melazimi kita, supaya zikir ini kita baca waktu pagi yang begitu banyak dan sangat indah. Bayangkan diri kita akan diri kita ini mengerjakan zikir setiap hari secara ada kesinambungan, ya. Maknanya setiap hari kita baca, setiap petang kita baca, setiap subuh kita baca, ya. Lalu kita lihat bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan kedudukan kita di sisi manusia dalam kita berinteraksi dengan mereka, ya. Dan ini merupakan awal yang bagus, ya. Awal pagi yang bagus demi untuk menjalani hari-hari kita pada di awal pagi. Kemudian keunikan solat subuh ini, selain daripada itu juga tuan-tuan, dia merupakan penghapus dosa. Penghapus dosa setengah usia, maknanya setengah hari dalam sehari. Sebab itu Rasulullah SAW menjelaskan dalam solat merupakan penghapus dosa yang dilakukan antara solat subuh dengan solat zuhur, antara solat zuhur dengan solat asar, antara solat asar dengan solat maghrib dan seterusnya solat isya, ya. Dan sebab itu dalam satu hadis Muslim di mana ada meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Ini selalu kita dengar. Solat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa antara keduanya selagi dosa-dosa besar dijauhi. Maknanya solat subuh ke zuhur panjang, menghapus setengah usia kita. Sehari setengah hari itu, solat subuh sampai zuhur setengah hari, dosa kita diampunkan selagi mana kita tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh demikian apa yang dibayar oleh Muslim. Dan juga Utsman bin Affan, bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, seorang Muslim pun yang datang, dan seorang Muslim pun yang apabila datang waktu solat, solat wajib, menyempurnakan wuduk dia, sebelum datang sempurnakan wuduk dia, kemudian kekhusyukan dia dalam solat dan rukuk dia sempurna, maka perbuatan tersebut menjadi penghapus dosa yang telah lalu selagi dia tidak melakukan dosa-dosa besar, ya, dalam sepanjang masa itu, ya. Jadi ini tuan-tuan, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, inilah rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan cuba kita perhatikan masa antara solat isyak dengan solat subuh adalah satu masa yang sangat lama, sangat panjang berbanding antara solat-solat lain, yakni sepanjang malam, ya. Oleh sebab itulah solat subuh ini menjadi penghapus dosa setengah hari, dan solat-solat yang lain menjadi penghapus yang separuh harinya itu. Ini berarti solat subuh menjadi penghapus setengah umur bagi yang selalu melakukannya secara berjamaah, dan solat-solat yang lain menghapus umur sebahagian yang lain, ya. Itu adalah terjadi apabila dia menjauhi daripada melakukan dosa-dosa besar, ya, keutamaan yang sangat besar dan tidak diukur dengan apa jua sekalipun, ya. Inilah penghapus dosa, tuan-tuan. Baik itu kita jangan tinggal
melakukan ataupun melaksanakan solat subuh berjamaah. Dan yang ke-8, dalam solat subuh, bunyikan solat subuh berjamaah ini ada keberkatan pada setiap langkah kita. Ya. Rasulullah SAW menarik perhatian kepada sahabat-sahabat baginda, ya, dan juga perhatian kepada kita sebagai umatnya dengan pertanyaan bahawa keberkahan itu ada di waktu pagi. Ya. Keberkatan hidup kita ada di waktu pagi, awal-awal pagi. Jam-jam pertama di pagi hari ialah solat subuh. Dan solat subuh ini merupakan waktu yang paling barakah dalam sepanjang satu hari. Ya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk memanfaatkannya kecuali orang-orang yang bangun di pagi hari dan mengerjakan solat subuh berjamaah. Kemudian dia memulakan harinya dengan menggunakan waktu sejak awal lagi. Sebab itu Imam At-Tirmizi, Abu Daud, Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah meriwayatkan daripada Syakar Al-Ghamidi, beliau berkata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah bersabda, ya Allah, ya berkatilah umatku di waktu pagi. Jadi barakah Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam segala hari, bermula dari pekerjaan kita, perniagaan kita, bercucuk tanam kita, bertani kita, membaca, ataupun bermusafir dan juga berjihad di jalan Allah adalah di awal pagi. Jadi Rasulullah SAW sebagaimana yang diberikan oleh Syakar Al-Ghamidi selalu memutuskan pasukannya di waktu pagi hari, ya, di mana beliau adalah sebagai seorang pedagang, ya, pedagang berniaga. Syakar pun memegang nasihat ini. Dia sentiasa berangkat ataupun menyuruh, ya, orang-orang lain, ya, ataupun maksudnya kita kuli dia lah, ya, senang membawa barang dagangnya di pagi hari. Dan beliau selalu memperoleh keuntungan yang banyak hasil daripada perniagaan itu, hingga hartanya melimpah ruah. Bahkan Imam Ahmad menyebut bahawa lantaran banyaknya harta Syakar Al-Ghamidi ini, ya, Syakar tidak tahu nak letak di mana, nak simpan hartanya di mana, ya, tak tahu nak simpan di mana, ya. Jadi Imam At-Tirmizi meriwayatkan bahawa daripada Nu'man bin Mukrin bahawa di satu fajar Rasulullah SAW menunggu matahari terbit sebelum menyuruh pasukannya maju ke tempur, ya. Maknanya Rasulullah bila berperang dah habis fajar, maka Rasulullah mula bertempur. Baginda bersabda pada waktu seperti itu, bertiuplah angin kemenangan, dan orang-orang mukmin berdoa, ya, berdoa dalam solat memohon kemenangan bagi tentera mereka. Bahkan Anas bin Malik telah meriwayatkan pada satu perang Badar Rasulullah SAW solat subuh di awal fajar. Ya, posisi beliau ketika itu sangat dekat dengan musuh. Lalu beliau memerangi mereka. Beliau berkata, Allahu Akbar, hancurkan Khaybar, hancurkan Khaybar. Sesungguhnya kami, ketika kami turun pada perumahan mereka, maka dengan mudah mereka dihancurkan, ya, oleh tentera Islam. Ini hadis riwayat oleh An-Nasa'i. Ya, ternyata waktu pagi itu keberkahan, kelebihan dan kemenangan itu semua terjadi di pagi hari. Namun apa terjadi, tuan-tuan, jika
manusia hingga malas nak bangun di saat penuh barakah ini. Ya. Hari ini kita melihat orang berniaga sampai 3 pagi. Ya. Daripada petang tengah hari sampai 3 pagi. Orang pun hari ini nak minum pun, nak makan pun pukul 12 malam. Nak makan malam pukul 12 malam, pukul 2 pagi. Itu makan malam. Sarapan dia pukul 12 tengah hari. Orang zaman sekarang. Ini yang kita pelik, ya. Jadi apa yang terjadi ketika kita lalai, ya, kita terlena dan tidak peduli dengan kesempatan yang sangat agung ini untuk menunaikan solat subuh berjamaah, ya. Dan apa yang terjadi jika mereka tidak mengindahkan peringatan Rasulullah SAW, ya, yang akan terjadi tak kala manusia memulai harinya setelah semua kebaikan itu telah berlalu. Maknanya dah tengah hari baru nak buat kerja dan sebagainya. Jadi kita berdiri sekejap. Jadi apa yang terjadi, ya, apabila kita tidak memperindahkan peringatan Rasulullah SAW tentang solat subuh berjamaah ini, tuan-tuan. Ini kita melihat satu hadis Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang yudus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa muqad gadribu kullu uqdatin alayka laylan tawila fa in istayqazu fa zakarallahu halat uqdatun فإن توضأ حلت عقدة وإن صلى حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. Syaitan melilit leher seorang di antara kalian dengan 3 lilitan ketika dia tidur, ya. Dengan setiap lilitan syaitan membisikkan kepada kita, nikmatilah malam yang panjang ini, ya. Apabila dia bangun lalu mengingati Allah, maka terlepas lilitan itu. Apabila dia berwuduk, lepaslah lilitan yang kedua. Kemudian apabila dia solat, lepas lilitan yang ketiga, sehingga dia menjadi semangat. Tetapi kalau tidak, dia akan terbawa oleh sikap lembab dan malas, kata Rasulullah SAW. Ini tuan-tuan, kita perlu ambil peduli, ambil tahu. Hadis ini disebut dalam satu momen keutamaan solat malam, bukan solat subuh. Dengan arti kata lain, jika tidak bangun sebelum subuh untuk solat 2 rakaat, dia akan merasa ada yang kurang, ya, dan juga malas. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang tidur di waktu solat yang wajib, ya, yaitu solat subuh? Dan apakah kemalasan lebih kita inginkan, atau hidup ini akan kita isi dengan penuh semangat, ya? Dahulu mungkin kita masih melihat hari ini pun orang masih berpagi-pagi, subuh-subuh pun ada yang nak pergi kerja, ya. Kalau dulu kita melihat, ya, orang bekerja waktu pagi, ya, dia kerja tak pandang bulu, ya, sama ada dia petani ataupun peniaga, ya, ataupun orang yang menjadi pejabat. Kemudian setelah banyaknya media-media masa, TV ke, video ke, saluran-saluran TV bebas ke, Astro dan banyak lagi lah, ya, ataupun ada gelap-gelap malam, ataupun kafe-kafe, ya, yang dibuka, ya, banyak ceruk dan tempat, ya, karaoke dan sebagainya, ya. Apa yang terjadi tuan-tuan hari ini, ya, apabila akibat orang yang berjaga malam terlambat bangun, ya, dan mensia-siakan solat subuh, ya, mensia-siakan saat berharga di waktu subuh, waktu yang penuh barakah,
hari ini telah berlalu begitu tuan-tuan. Ya. Hari ini kita mengalami pendapatan yang semakin sedikit. Ya. Kita mengalami krisis ekonomi. Ya. Ya. Ekonomi semakin teruk. Ya. Sebab itu tuan-tuan, tidak ada saranan lain untuk kita mengembalikan keberkahan itu kecuali kita kembali kepada syariat secara sempurna, ya, dan memperhatikan secara teliti. Ya, akhirnya kita harus ataupun sewajarnya memanfaatkan waktu sedaya upaya kita untuk solat subuh hinggalah kita waktu tidur, sehingga waktu tidur. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada semua umat Islam supaya kembali, ya, seperti keadaan biasa. Ya, kita jangan tinggalkan solat subuh berjamaah, baik di masjid maupun di surau, ya, kerana keberkatan solat subuh itu sangat unik dan dia akan memberikan jaminan kepada umat Islam yang menunaikan solat subuh berjamaah mendapat keberkatan hidup, ya, dunia dan juga akhirat. Ya, wallahu ta'ala, ya, mudah-mudahan yang baik itu dapat kita sama-sama kongsi, dapat sama-sama kita laksanakan, ya, dalam diri kita, keluarga kita dan juga umat Islam yang lain, ya, dalam kita melaksanakan solat-solat berjamaah, khususnya solat subuh ini. Ya, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang ada kepada manusia sendiri. Mohon dan maaf terlanjur kata ataupun kata saya yang kurang tersusun. Jadi ditambahkan dengan tasbih kafarah dan surat Al-Nas. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.